Didik TV KPM. Okey, seterusnya untuk segmen ini kita akan tengok pula tentang apakah amalan sanitasi yang perlu seorang pengendali makanan atau penyedia makanan lah. Dia ada dua, sama ada pengendali atau penyedia tu benda orang yang sama. Orang yang nak masak lah, maknanya tukang masak. Okey, ataupun pembantu je. Okey, jadi dalam amalan sanitasi kita ini apa yang perlu dilakukan oleh pihak pengendali makanan atau penyedia makanan. Okay, kalau kita lihat di sekat sini ada 4 perkara yang perlu diambil kira oleh mereka-mereka ini. Okay, antaranya sanitasi. Sanitasi tadi kita dah belajar, iaitu kita dari segi kebersihan dan penyediaan makanan. So dalam amalan sanitasi ini seorang pengendali makanan dia perlu bersih. Perlu bersih dari segi kebersihan dirilah, fizikalnya perlu bersih. Kemudian tempat penyediaan makanan itu sendiri. Kebersihan tempat penyediaan makanan. Kemudian proses memasak makanan yang perlu mereka lakukan. Kena betul-betul masak pada api yang tertentulah, tengok pada jenis masakan itu. Kemudian penyajian makanan. Penyajian tu iaitu ketika menghidang. Ketika menghidang. Kemudian penyimpanan makanan mentah. Bahan-bahan mentah yang tak habis pakai. Bagaimana mereka perlu simpan. Mereka kena tahu cara itu. Kemudian seterusnya penyimpanan makanan telah dimasak. Makanan yang tak habis ataupun makanan yang berlebihan, bagaimana pula cara penyimpanan. Di mana, pada suhu berapa kalau kita simpan dalam peti sejuk. Jadi ini adalah amalan sanitasi yang perlu mereka ketahui. Kenapa perlu mereka tahu? Sebab dia ada kepentingan dia. So, ada 4 kepentingan yang perlu mereka tahu kenapa mereka kena amalkan sanitasi ini. Antaranya untuk memastikan makanan itu selamat dan bersih. Itu yang paling penting. Sebab kita nak bagi orang makan, kita tak nak berlakunya keracunan makanan yang boleh menyebabkan penyakit dan juga boleh menyebabkan kematian. Kan? Kemudian yang kedua, mengelakkan pencemaran berlaku. Seterusnya, bila kita tahu menjaga kebersihan, dia akan menggambarkan tahap kebersihan pengendali makanan. Itu sebab kalau setengah-setengah orang yang sangat peka kepada kebersihan ni, dia akan tengok kedai makan. Betul. Kan, tengok kedai makan. Kalau kita tengok daripada luar pun nampak tidak bersih. Tak nak kita pergi kan. Sebab dia akan menggambarkan ke semua itu. Dan seterusnya, bila dia menggambarkan tak kebersihan, dia juga akan memberi keuntungan kepada syarikat. Orang nampak kedai bersih, kemudian orang viralkan tempat tu semua kerana cantik, bersih, selamat, ramai pelanggan akan datang. Itu sebabnya amalan sanitasi ini sangat dititik beratkan. Okey. So, bila dia dah tahu kepentingan ini, jadi apakah prosedur dan peraturan yang telah disediakan oleh pihak berkuasa. Pihak berkuasa ni Majlis Perbandaran, Kementerian Kesihatan yang berkaitanlah dengan tempat-tempat makanan ni. Jadi dekat sini telah termaktub dalam peraturan-peraturan kebersihan makanan 2009. Yang ini semua pengendali makanan dia kena tahu. Ini dia kena tahu dah apa peraturan-peraturan dia ni. Jadi bukan sekarang ni dalam proses pembelajaran untuk murid tingkatan 5 tajuk sanitasi, mereka juga kena tahu apa peraturan ni. Mana dah tahu lepas ni mereka akan keluar nak buka kedai makan, nak buka restoran, jadi mereka kena tahu apa peraturan ni. Okey, dekat sini ada beberapa peraturan yang perlu mereka ketahui, antaranya pendaftaran premis. Jadi sebelum buka kedai makan, perlu daftar. Untuk mendapat kelulusan. Tak boleh buka je. Tak boleh buka saja. Yang itu yang sebenarnya ada kejap lagi kita akan lihat kenapa kena daftar. Okey. Kemudian mereka kena ikut kehendak premis. Maknanya telah ditetapkan oleh Majlis Perbandaran, pihak KKM dan sebagainya apa peraturan-peraturan bila nak buka kedai makan. Kehendak premis, kehendak khas premis. Kemudian pengendali makanan tu situ ada pula peraturan-peraturan pengendali makanan, siapa yang boleh buka. Kemudian perlindungan makanan, macam mana yang dikatakan makanan itu dilindungi oleh pihak pengendali makanan. Itu semua dalam peraturan. Akan adalah dalam peraturan tu, dalam manual buku mereka tu lebih detail lah tentang ini. Kemudian pengendali makanan khusus, pengangkutan makanan, bagaimana makanan itu diambil, diangkut makanan itu, dan
prosedur serta peraturan oleh pihak berkuasa. Ada lagi beberapa prosedur. Jadi semua ini termaktub dalam peraturan kebersihan makanan 2009. Okey. Jadi daripada situ dikembangkan lagi apa amalan pengendali makanan daripada sinilah Jadi antaranya pengendali makanan kena mengikuti latihan pengendalian makanan. Mereka kena ikut. Barulah nanti kita lihat di restoran atau di kedai akan dipaparkan sijil mengenai makanan tu. Sebab mereka kena ikut benda tu semua. Kemudian pemeriksaan kesihatan. Daripada sinilah. Jadi mereka kena ambil suntikan. Suntikan typhoid untuk mengelakkan daripada mereka terkena jangkitan-jangkitan penyakit dan sebagainya. Kemudian etika semasa mengendalikan makanan. Okey. Seterusnya, apakah amalan-amalan kebersihan yang perlu mereka lakukan? Kejap lagi kita akan lihat yang tu. Dan amalan yang perlu mereka pastikan, mereka kena pastikan premis mereka sentiasa bersih. Itu sebab kalau kita lihat, sepatutnya kedai makan ni sebelum dibuka, mereka kena bersihkan dulu. Semasa nak ditutup pun mereka kena bersihkan untuk pastikan tidak ada haiwan-haiwan atau serangga-serangga perosak dekat kedai mereka yang juga boleh menyebabkan keracunan makanan. Okey, ini adalah amalan. Seterusnya, ini dia. Kebersihan diri yang perlu mereka amalkan dalam diri mereka. Okey, jadi antara kebersihan diri yang perlu pengendali makanan atau pembantu-pembantunya, antaranya seperti kebersihan diri. Kenapa pentingnya mereka kena tahu mengamalkan kebersihan diri? Sebenarnya kebersihan diri ni saya rasa bukan sahaja pengendali makanan, pada semua orang sepatutnya. Semua orang. Sebab yang pertama kalau kita lihat akan membina self-confident, keyakinan diri. Bila kita bersih, kita ni kan kita rasa kita confident. Terutama kepada pengendali makanan, dia rasa yakin, dia bersih untuk masak pada pelanggan dia. Kemudian bila dia bersih, kita kaitkan balik tadilah. Meningkatkan pendapatan syarikat. Orang nampak, tukang masak bersih, kedai bersih, orang pun berani nak datang. Kemudian bawa lagi rakan-rakan dan sebagainya kan. Mencegah pelbagai jenis penyakit akibat daripada pencemaran makanan. Jadi bila bersih, tak adalah penyakit. Selamatlah makanan kita kan. Dan seterusnya akan memberi kepuasan kepada pelanggan. Kalau saya pelanggan, saya bagi 5 bintang review. Betul. Itu setengah kadang. Sekarang ni kita lihat kat kedai makan kan ada 5 bintang, 4 bintang, 3 bintang kan. Kadang kita nampak daripada jauh cantik, tapi bila pergi 3 bintang. Kan sebab apa? Kebersihan tak dijaga. Baik. So semua ni dia akan berkait dengan lalas keuntungan. Kita ni yang penting bila kita berniaga, kita nak untung. So bila kita nak untung, maknanya amalan ini perlu kita laksanakan lah. Barulah bintang-bintang banyak kita dapat kan. Okey. So apa amalan kebersihan? Ini saya rasa ini bukan sahaja untuk pengendali makanan pada semua orang. Saya rasa kalau subjek pendidikan jasmani, pendidikan sains, semua menitik beratkan tentang kebersihan. Jadi ini apatah lagi, kebersihan di segi rambut, kena ikat pakai cap, muka, muka tu maksudnya berpeluh-peluh, berpeluh, kena ada towel untuk lap peluh-peluh tu. Gigi, kulit, badan, pakaian, ini semua yang saya rasa semua orang tahulah. Kenapa? Okey, kemudian sebagai pengendali makanan juga, pemilihan pakaian, kasut dan penutup kepala juga penting. Baik. Okey, sebab dia ada sebab. Sebabnya pertama, mengelakkan risiko kemalangan. Terutama yang ni kasut, lantai, takut licin. Di dapur licin. Kan sebab dekat dapur, terutama kalau di kedai-kedai makan, basah, lembab. So kasut tu kena pastikan selamat supaya tak licin. Baik. Kemudian pakaian sesuai. Apron, penutup kepala. Untuk menggambarkan kepribadian pengendali. Selain daripada itu, untuk mengelak pencemaran makanan. Dan bila tengok chef pakai cantik, bersih, confident pada pelanggan. Kita pun yakin. Ini ke tak dengan singletnya kan? Kalau kita saya pergi kedai sebelah cikgu. kan kalau kita tengok kan. Tapi sebab sedap duduk juga. Tapi kita tak menitik beratkan tentang kebersihan. Baik. Kan? Cikgu, nampaknya murid-murid kita ni khusyuk mendengar. Murid-murid di rumah pun mungkin khusyuk mendengar.
daripada apa yang telah saya terangkan tadi, saya nak tengoklah. Ya. Kerana mereka kusyuk, kita nak tengok sejauh mana mereka faham soalan saya. Baik. Okey. Ini Yang di soalan rumah pun saya. boleh sama-sama menjawab soalan ya. yang diberikan. Silakan cikgu. Okey. So, soalan kita, maklumat berikut merupakan peraturan yang ditetapkan oleh pihak berkuasa berkaitan dengan sanitasi makanan. Okey, so Peraturan Kebersihan Makanan 2009, PPKM 2009. Nyatakan 3 amalan pengendali makanan menurut peraturan itu. Baik. Tadi saya dah sebut tentang Ada banyak semua. tadi. Ada banyak tadi. So dia minta 3 sahaja. Baik. Ada siapa-siapa nak cuba dekat sini? Ada yang yakin ingin menjawab soalan? Oh, Azian. Silakan. Okey, sila Azian. Amalan pengendalian yang pertama ialah pendaftaran premis, kehendak yang kedua kehendaan premis makanan, lepas tu dan yang ketiga pengendalian makanan. Okey, kita tengok Kita jawapan semak. dia. Murid-murid di rumah boleh semak jawapan anda juga ya. Okey. Okey, jawapan yang diberikan oleh Azian tadi betul dan kalau kita lihat sebenarnya jawapan dia banyak. Ada banyak, ya. Okey, ada banyak kalau kita Kalau kita lihat tadi kejap kita patah balik sebab sebab saya rasa yang ini semua orang kena tahu. Ya. Kalau kita lihat ada banyak. So mana-mana 3 lah. Mana-mana 3 yang maknanya murid faham itu adalah peraturan kebersihan makanan. Cikgu, saya ada satu soalan. Saya tertanya-tanya, sekiranya soalan sebegini keluar pada peperiksaan SPM, adakah murid perlu menjawab mengikut turutan ataupun mana-mana 3? Kalau dia minta 3, 3 lah. Kalau 2, 2 lah. Bagaimana cikgu? Okey, kalau yang ini murid boleh jawab mana-mana. Mana-mana 3. Sebab dia bukan urutan. Kalau soalan itu adalah soalan urutan, maka dia perlu mengikut urutanlah, proses atau langkah. Baik. Tetapi soalan ini bukan urutan, dia hanyalah menanyakan peraturan. Mana peraturan, mana-mana asalkan ada dalam ini. Baiklah. Okay? So inilah dia. Jadi prosedur peraturan ini memang sangat penting yang mana semua pengenali dan penolong dia kena tahu benda ni. Okey. So Maknanya soalan pun kita kena beri perhatian kepada kehendak soalan ni cikgu. ya, betul. Baik. Memang dalam soalan apabila soalan ditanya, contoh kalau ini soalan ni sebenarnya ini adalah kunci utama. Baik. Ini hanya soalan dia cuma bagi merupakan peraturan, maknanya nak suruh budak ingat balik peraturan yang ditetapkan, maknanya apa yang kita dah belajar. Ya, baik. So kemudian bila dia letak yang ini, inilah peraturan apa yang kita dah belajar tadi. Baik. Jadi bila dia kata minta nyatakan 3, so kita bagilah 3. Mana-mana 3. Bagilah mana-mana 3 yang ada. Baik. Bergantung kepada soalan dia nak 3 ke 2 ke. Kalau dia nak 2 bagi 2. Kalau Baik. dia nak 3 bagi 3. Kemudian bila nyatakan, maksudnya kita terus stated, bagi je jawapan. Macam tadi Azian dia kata nyatakan 3 amalan pengendalian makanan, diulang. Amalan pengendalian makanan tak payah. Sebab kolom ruang yang disediakan adalah ruang 3. jawapan. Baik. Bukan kita nak Menulis esei. esei. Baik, Okey. baik. So saya rasa untuk tajuk ini, untuk tajuk kita untuk segmen ini ialah lebih kepada menjurus kepada pengendali makanan. Baik. Apakah amalan-amalan yang perlu mereka lakukan dan apakah prosedur-prosedur yang mereka kena ikut. Baik. Dan apakah latihan yang kena mereka pergi bagi mendapat lesen perniagaan. Ya. Dan apakah jenis suntikan yang mereka kena dapatkan sebagai pengendali makanan. Ya. Didik TV KPM